Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk terus berada dalam bulan Ramadan. Dan kita berada di fasa yang terakhir dalam bulan Ramadan, seolah-olah perancangan kita lakukan ini perancangan yang terbaik. Kerana kita membaca suratul Qadar betul-betul di bulan Ramadan, dan juzuk yang kedua daripada surah Qadar yang kita nak baca ni pun ya, kita baca di 10 malam yang terakhir. Yang mana 10 malam yang terakhir ini merupakan salah satu daripada malamnya merupakan malam yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 10 satu malam terdapat di 10 malam terakhir itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang ada pada malam itu? Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam suratul Qadar pada ayat yang keempat. Setelah Allah Taala sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunnya malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka membawa pokok-pokok dari tiap-tiap perintah. Maksudnya apa dia? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kat kita, bulan puasa ni adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan untuk dilakukan padanya ibadah. Dan pada malam itu bukan saja orang mukmin disyariatkan, digalakkan untuk melakukan ibadah, tetapi juga pada malam itu Allah Ta'ala izinkan malaikat untuk turun ke dunia. Waruh, dan juga ruh. Ruh ni siapa? Ruh ini ialah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa malaikat Jibril pula? Kerana di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala ada menamakan Jibril ni sebagai Ruhul Amin. Ada juga yang dipanggil Jibril ni dengan nama lain, iaitu Ruhul Qudus. Jadi, kenapa tak sebut malaikat je? Bukan Jibril tu malaikat je ke? Bukan Jibril tu salah satu daripada malaikat yang ada ke? Kita kata ya. Tetapi bila Allah Azza wa Jalla menyebutkan tanazzalul malaikatu warruh, yang merujuk kepada Jibril ruh itu menunjukkan bahawasanya Jibril ini penting juga untuk disebut. Setelah disebut umum, disebut yang khusus juga, iaitulah Jibril. Yang mana bila Jibril turun ke dunia, bila malaikat-malaikat lain turun ke dunia, nak bagi tahu apa tu? Pertama sekali, para ulama menyebutkan bahawasanya pada waktu itu berlakunya pembahagian pemberitahuan takdir yang bakal berlaku setahun yang akan datang
bermula daripada malam Al-Qadar sehingga malam Al-Qadar berikutnya. Fiha yufraqu kulli amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut, pada malam Al-Qadar itu dibedakan, diserahkan, dibahagi-bahagikan, ya, semua perkara-perkara yang nak diberikan pada tahun berikutnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, Allah Taala sebut, ya, setelah Allah Taala sebut di ayat yang sebelumnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah pemberi amaran kepada orang yang melakukan dosa, kepada orang yang melakukan maksiat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini surah Ad-Dukhan. Pada malam itulah berlakunya pembedakan, pembahagian takdir. Takdir ini dia ada beberapa peringkat penurunan dia. Yang pertama, takdir yang berlaku orang kata apa, di Lauh Mahfuz. Takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz, yang ni penuh daripada awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dia berada di dalam catatan Lauh Mahfuz. Kemudian barulah diturunkan kepada malaikat, yang mana penurunan pada malaikat ni diikut tahun. So kita kena tahu dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama, Allah Azza wa Jalla mengetahui semua yang bakal berlaku. Apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, Allah Ta'ala tahu semua. Sebab itu, para ulama menyebutkan takdir ini dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat pada ilmu Allah yang mengetahui semua perkara sebelum ia berlaku pun. Sama ada secara rambang ataupun secara detail, Allah Ta'ala tahu semua. Yang kedua, ditulis takdir-takdir itu di Lauh Mahfuz. Ini pun semua ditulis. Yang bakal berlaku ditulis semua. Kemudian martabat yang ketiga, barulah dibedakan. Maksudnya dibahagikan. Malaikat-malaikat akan diberikan tugasan. Setahun ni kamu kena buat apa? Jadi malaikat pun terima dan malaikat nak laksanakan. Sebab malaikat ni ada yang Allah Ta'ala tugaskan untuk tugasan-tugasan yang tertentu berkaitan dengan penentuan, orang kata apa, bukan penentuan takdir ni Allah Ta'ala punya ketentuan. Tetapi malaikat melaksanakan ketentuan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Kemudian setelah dibedakan, barulah dilaksanakan. So dia ada 4 peringkat. Bermula daripada ilmu Allah yang maha tahu semua perkara, kemudian ditulis dalam Lauh Mahfuz yang mencatat semua perkara. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan kepada malaikat apa yang bakal berlaku pada setahun akan datang. Kemudian barulah dilaksanakan mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini martabat-martabat takdir daripada bermula dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha tahu sehinggalah kepada pelaksanaan takdir itu sendiri. Kemudian bila Allah Ta'ala kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr, bi izni rabbihim min kulli amr, Allah Ta'ala izinkan malaikat dan Jibril untuk turun ke dunia ini dengan keizinan Allah. Allah Ta'ala izinkan. Nak bagi tahu apa dia? Semua benda dalam dunia ni kalau Allah Ta'ala tak izin dia tak jadi. Dia mesti dengan keizinan Allah Azza wa Jal. Maka bila turun saja malaikat, turun saja Jibril dengan izin Tuhan, melakukan segala perintah, melaksanakan segala perintah. Maksudnya daripada tahun tu mereka diberikan arahan. Pada tarikh sekian-sekian tahun ni kamu kena buat sekian-sekian. So malaikat tahu tugas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat akan turun bukan hanya sekadar turun. Malaikat turun membawa keberkatan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada perkara yang menyebabkan malaikat tak masuk dalam rumah orang mukmin. Apa dia? Antaranya orang yang bela anjing secara haram dan orang yang menyimpan patung selain daripada patung yang dibenarkan, iaitu patung kanak-kanak, patung mainan. Nabi SAW menyebut innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah aw kalb
Atau kama qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat-malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya surah patung selain daripada patung mainan, au kalb ataupun anjing yang dipelihara secara haram. Maksudnya bukan dipelihara dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak. Jadi malaikat ni bila tak masuk, ada orang kata, malaikat tak masuk lagi bagus, kita buat dosa malaikat tak catat. Malaikat yang mencatat amalan, mereka akan tetap bersama dengan kita. Malaikat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan dia tak masuk, malaikat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan yang dia orang ni tak masuk bila seseorang itu melakukan dosa membela anjing, membela anjing, ataupun kita panggil menyimpan patung yang haram, ialah malaikat yang membawa rahmat. Sebab turunnya malaikat membawa rahmat. Jadi sebab itu tanda malam Al-Qadar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Sahih Muslim. Nabi kata, esok paginya matahari terbit dalam keadaan tak bersinar kuat cahayanya. Malap sikit. Kenapa malap? Dikatakan di antara sebab malapnya matahari pada pagi tersebut setelah berakhirnya Lailatul Qadar ialah kerana malaikat naik balik ke langit dan sayap malaikat itu menghalang sedikit cahaya matahari untuk tembus sampai ke bumi. Itu di antara apa yang disebutkan oleh para ulama lah. Dan dipanggil malam Al-Qadar itu sebagai Al-Qadar. Ya. Malam itu sebagai malam Al-Qadar adalah kerana diambil daripada satu perkataan yang bermaksud sempit. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada manusia yang Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia, lalu dia kata Allah Ta'ala hinakan saya. Sedangkan hina dengan mulia ni bukan dikira berdasarkan kepada pendapatan. Tapi ada manusia yang fikir begitu. Allah Ta'ala guna perkataan faqadara alaihi rizqahu. Allah Ta'ala takdirkan rezeki dia, Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. Dan dikatakan malam Al-Qadar ni diambil daripada perkataan sempit kerana pada malam tersebut begitu banyak malaikat turun. Sehingga bumi ini menjadi penuh dengan malaikat kerana membawa rahmat Allah Azza wa Jalla daripada langit, malaikat ni turun ke dunia. Sebab itu sebahagian ulama seperti Ibnu Katsir menyatakan, dia kata yaksuru tanazzulul malaikah fi hadhihi al-lailah likathrati barakatiha. Dia kata banyak malaikat turun pada malam ini kerana banyaknya keberkatan yang Allah Ta'ala berikan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut syahrun mubarak, bulan yang diberkati, bulan Ramadan ni. Tambah-tambah pula malam Al-Qadar ni, lagilah banyak keberkatan yang turun. Berkat ni apa dia? Berkat ni adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan yang banyak. Bukan sesuatu yang banyak, kebaikan yang terhasil daripadanya yang banyak. Kerana ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia rezeki banyak tapi tak menghasilkan kebaikan yang banyak, yang tu tak berkat namun. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi kat dia rezeki yang sikit, tapi rezeki yang sikit tu menghasilkan kebaikan yang banyak, maka rezeki itu dipanggil sebagai rezeki yang berkat. Malam Al-Qadar ini dinamakan sebagai malam yang diberkati. Ya, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Dukhan tadi, Lailah mubarakah, Allah Ta'ala kata fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkati, kerana malam tersebut menghasilkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kan katalah tuan-tuan kerja dekat GMC, tuan-tuan dan puan-puan. GLC. Syarikat GLC ni adalah satu syarikat yang ramai orang nak kerja kat sana. Sebab apa? Sebab dia punya privilege. Sebab syarikat GLC ni biasanya syarikat-syarikat penting, Telekom, Petronas, kan? Jadi TNB tak tahu. TNB harus GLC juga kan? Jadi syarikat-syarikat GLC ni syarikat yang strategik. Dia berkaitan dengan keperluan asasi manusia, keperluan asasi rakyat. Jadi siapa yang kerja GLC, bila dekat-dekat nak raya ataupun hujung tahun, mereka akan tanya berkenaan dengan bonus. Kan?
Mereka ni berkaitan dengan bonus. Jadi bila tanya berkaitan dengan bonus, kadang-kadang dapat bonus 12 bulan gaji, kadang-kadang dapat bonus 15 bulan gaji. Bila dapat bonus 12 bulan gaji, kita pun goyang juga bila dengar, seronok dapat 12 bulan gaji bonus. Maksudnya apa? Maksudnya dia kerja macam 2 tahun punya kerja. Gaji dia tu macam 2 tahun punya kerja. Sebab bonus dah 12 bulan. Bonus pun macam setahun dah kerja. Kita begitu amazed. Begitu orang kata apa? Teruja. Hebatnya kan? Usah kata bonus 12 bulan. Bonus gaji 12 bulan ni besarlah juga. Bonus RM700 yang kerajaan bagi. Tahun ni kerajaan Malaysia bagi bonus RM700. Jadi bonus RM700 yang kerajaan bagi tu menyebabkan ramailah pegawai-pegawai kerajaan ni jadi seronok. Saya kemarin ada majlis buka puasa dengan staf KUIPS kan. Belum announce, belum umum lagi berkenaan dengan bonus. Bila kita buka sesi soal jawab dengan staf sebelum buka puasa tu, masa sembang-sembang tu, staf dah tanya dah. Dia kata, saya nak tanya berkenaan dengan bonus. Bonus tahun ni macam mana? Kan? Saya pun umumlah. Akhirnya saya kata bonus ada, insya-Allah akan dimasukkan, akan dikreditkan pada 14 hari bulan 4 nanti. Semua pakat seronok. Dan seronoknya mereka tu sampai kan tak sempat nak tunggu sembahyang tarawih. Semua pakat balik belaka, mungkin nak bagi tahu pasangan masing-masing lah. Kan? Semua pakat meninggalkan majlis sebelum sembahyang tarawih. Punya seronok. Tapi saya tak ada masalah lah. Sebab sembahyang tarawih ni kita bukan boleh buat seorang kan. Dia orang boleh buat di mana saja yang dia orang mampu. Kan? Tapi nak bagi tahu, bonus yang sedikit pun akan menjadikan manusia bahagia. Akan menjadikan manusia ni seronok. Cuba bayangkan, bonus yang kerajaan manusia bagi, yang berbeza-beza jumlahnya. Ada waktu dia bagi 500, ada waktu dia bagi 700, ada waktu dia bagi 300, ada waktu dia tak bagi langsung. Sebab apa? Kewangan negara tak berapa bagus. Jadi, orang kata apa? Kita tak bagi bonus lah tahun ni. Kita pun sedih. Cuba tuan-tuan bayangkan, di dalam kerajaan Tuhan ni, bonus yang Allah Ta'ala nak bagi itu tidak pernah terputus. Tidak pernah, tak ada peruntukan. Tak pernah dalam satu ketika pun dalam hayat kita, kita dengar ustaz-ustaz kata, tuan-tuan, semalam saya dah mesyuarat dengan malaikat-malaikat dan Tuhan bagi arahan, tahun ni oleh kerana bajet kurang, maka tak ada malam Al-Qadar. Tak ada tuan-tuan. Tak pernah berlaku dan tak akan berlaku. Kerana kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah Tuhan yang Rahim, Tuhan yang Rahman, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang kasih kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa Allah Ta'ala berikan kepada kita keistimewaan malam Al-Qadar ni? Allah Ta'ala berikan kerana melihat kepada umur umat ini yang pendek. Umur umat ni tak panjang. Kita bukan macam umat Nabi Nuh yang umur mereka panjang. Kita bukan macam umat-umat Nabi terdahulu. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni kira-kira seperti kira-kira umurnya 60 ke 70. Kalau ada yang lebih sikit pun kita subsidi saja. Tapi kebanyakan orang 60 ke 70. 60 ke 70 tahun ni, walaupun kita rasa lama dah hidup dalam dunia ni, tetapi sebenarnya tidaklah lama dalam perhitungan hari di sisi Allah Azza wa Jal. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu di alam ghaib seperti 1000 tahun kalau kamu nak kira. Maksudnya sekadar 80 tahun dunia ni apalah sangat. Kan? Apalah sangat. Okey. Kalau kamu kira betul-betul, satu hari di sisi Tuhan sama macam 1000 tahun dalam perkiraan kamu. Kita bukan kata 100 tahun pun tak sampai umat Nabi Muhammad ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita satu kurnia. Dan kurnia itu tidak putus-putus sepanjang tahun. Setiap tahun dia ada. Pakej itu pakej rangsangan ibadah yang kekal sepanjang tahun, sepanjang masa.
Cuma para ulama berbeza pendapat, adakah malam Al-Qadar ni berulang tiap-tiap tahun ataupun bagaimana? Kita akan tengok, Hamka akan hurai. Kita tengok, siapa ada buku tengok muka surat 375. Hamka dia hurai, dia kata ayat yang nombor 4 ni dia kata itulah sebab yang nyata dari kemuliaan malam itu. Laksana satu perutusan atau satu delegasi malaikat-malaikat turun ke muka bumi ini bersama-sama dengan malaikat yang di sini disebut roh, iaitu ketua dari sekalian malaikat. Itulah malaikat Jibril yang kadang-kadang disebut juga Ruhul Amin dan kadang-kadang disebut juga Ruhul Qudus, yang menghantarkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah terpilih buat menerimanya, yakni Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW di dalam gua Hira. Nilai malam itu menjadi tinggi sekali, lebih utama dari 1000 bulan, setinggi-tinggi usia biasa yang dapat dicapai oleh manusia. Jadi maksudnya 1000 bulan lebih kurang dia punya kiraan 83 tahun 3 bulan lebih kurang. Itulah umur manusia. Jadi kalau kita dapat beribadat malam tu setiap tahun, seolah-olah kita kena kira lah. Kita dapat Ramadan katalah daripada kita balik sampailah kita meninggal dunia, katalah kita dapat 60 tahun. Jadi 60 kali dengan berapa? Kali dengan 83, kita dapat jawapan. Tapi dengan syarat lah, kita kena betul-betul fokus. Kita kena betul-betul bersungguh. 10 malam terakhir tu jangan skip. Biarlah dapat sikit pun tak apa. Kan? Sebab ada orang kata, saya ustaz tak sempatlah nak buat semayang tarawih pada bulan puasa ni, terutama malam-malam akhir ni ustaz, saya bertugas. Dia kerja jadi security. Kan, dia kerja jadi security, jadi dia tak ada kesempatan. Maka kita kata, buatlah 2 rakaat pun tak apa. Tak buat 2 rakaat, baca doa yang diajar oleh Nabi SAW. Tuan kejap, saya minta masa kejap, saya nak buka aircon. Panas pula kat sini. Okey. Sorry, ambil masa sikit sebab tuan-tuan, Perlis ni panas. Saya tak tahu di Kuala Lumpur macam mana, panas ke tidak, tapi di sini panas sungguh. Semalam tengok cuaca, dia punya suhu 35 ke 34 atau 35, tapi feel like 43. Kita rasa haba tu macam 43. Begitu panasnya keadaan sekarang ni. Kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan sikitlah pada kita. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan supaya dapat kurangkan sikit panas yang sedang melanda bumi Malaysia ni. Okey. Jadi kita kira lah kan. Kita balik pada isu kita balik. Kira kalau sepanjang dia hidup tu 60 kali dia dapat Ramadan, kalau dia betul-betul konsisten, dia akan dapat. Dan tak semestinya kena semayang 8 rakaat tarawih baru boleh dapat pahala. Tak semestinya kena semayang 20 rakaat baru dapat pahala. Tak. Itu para ulama bincang dari sudut afdal. Nak buat lebih daripada tu pun boleh, nak buat kurang daripada tu pun tak ada masalah. Sebab damanya qiyam Ramadan. Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan imana wa ihtisaba, kerana keimanan dia kepada Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Nabi SAW sebut dalam perkataan yang umum. Nabi kata man qama ramadana, sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan, tak semestinya dengan rakaat yang tertentu. Selagi mana salat itu sah, 2 rakaat. Kan 2 rakaat lah. Tak ada masalah. Dapat pahala. Cuma tak samalah orang yang salat 2 rakaat dengan orang yang salat 8 rakaat. Tak samalah orang yang semayang 2 rakaat dengan orang yang salat 20 rakaat tertentu. Tak sama. Tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala
akan berikan ganjaran kepada orang yang salat pada malam tersebut. Dan beribadat pada malam tersebut tak disyaratkan untuk kita tahu malam tu malam Al-Qadar. Katalah satu orang, dia beribadat malam tu, dia bangun, dia ibadat. Dia tak pergi tengok pun apa-apa tanda, dia tak tahu pun malam tu malam Al-Qadar, tapi dia tetap beribadah. Dia tetap beribadah, maka ibadahnya akan dikira lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma kadang-kadang sebahagian daripada kita ni hilang fokus. Betul, saya tak nafi, memang ada tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama sebagai tanda malam Al-Qadar. Ada riwayat yang disebut pada malam itu bintang tak berapa nak ada, pada malam itu tenang, tak bising. Tapi riwayat-riwayat tersebut masih lagi boleh dipertikaikan kesahihan sanad dia. Masih lagi boleh dipertikai. Jadi yang sahihnya, tanda malam Al-Qadar ni yang sahih cuma satu je, yang disepakati sahih. Apa dia? Yang disepakati sahih adalah esok pagi matahari terbit dalam keadaan malap yang saya sebut tadi. Ya, malap. Kerana apa malap? Kerana malaikat naik semula ke langit, kata para ulama. Tapi orang kata apa, nak kata malam tu tak sejuk sangat, ya, malam tu tak orang kata apa, tak panas sangat, bintang pun tak keluar, itu riwayat yang masih lagi boleh kita pertikaikan. Masih lagi ada ulama yang mengatakan ia adalah riwayat yang tidak sahih. Okey, itu berkenaan dengan tanda. Tapi ada satu tanda yang disebut dalam riwayat yang sahih juga. Imam Ahmad ada sebutkan riwayat ni. Para sahabat kata bila kami berjumpa dengan malam Al-Qadar tu, kami tengok langit, kami nampak bulan macam mangkuk. Macam mangkuk yang separuh. Macam separuh mangkuk. Mangkuk apa ni kan bulat kan. Jadi bila separuh mangkuk tu nama bulan sabit. Itu bukan tanda lah. Itu bukan tanda. Sebab apa? Sebab malam Al-Qadar kan 10 malam terakhir. Memanglah pada malam itu, ya, bulan macam bulan sabit sebab dah hujung-hujung. Sebab nak habislah bulan. Nak tunggu bulan baru pula. Jadi para ulama menyebutkan malam Al-Qadar itu tanda yang disepakati sahih ialah esok pagi matahari terbit malap sikit, pucat sikit. Okey. Kata Hamka, pada kali pertama dan utama itu, Jibril memperlihatkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut keadaannya yang asli. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan bahawa hanya 2 kali dia dapat melihat Jibril itu dalam keadaannya yang sebenar, iaitu pada malam Al-Qadar atau malam nuzul Quran, iaitu di Gua Hira, dan kedua di Sidratul Muntaha ketika baginda Mi'raj. Yang ni bagi saya Hamka ada sedikit terkeliru. Pertama, dia kata malam itu yang apa ni, orang kata malam di mana turunnya Quran itu bukan 17 Ramadan yang dimaksudkan oleh Quran. Bila Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Itu bukan 17 Ramadan. Yang tu adalah pada 10 malam terakhir. Kalau 17 Ramadan adalah yang dimaksudkan penurunan Quran pada malam Al-Qadar itu berlaku pada 17, dah tentu Nabi tak kata taharru lailatul qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar tu pada 10 malam yang terakhir. Bahkan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut faltamisuha fil ashr min al-witr atau kama qala. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjil. Ya, pada malam-malam yang ganjil. Jadi Hamka terkeliru sikit kat sini bila dia kata 17 Ramadan. Kalau betul 17 Ramadan, tak ada keperluan untuk Nabi SAW suruh kita cari pada 10 malam terakhir. Sebab 17 bukan 10 malam terakhir, di tengah-tengah. Dia pada juzuk yang kedua Ramadan. Juzuk pertama awal, juzuk kedua tengah, juzuk ketiga akhir. So Nabi suruh cari yang akhir. So kita cari yang akhir.
menunjukkan malam Al-Qadar itu bukan 17. Itu yang pertama. Yang kedua, Hamka juga sedikit keliru. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi bertemu dengan Jibril 2 kali dalam bentuk dia yang penuh. Jibril ini dia ada bentuk dia yang asal. Allah Ta'ala cipta dia dengan 600 sayap. Allah Ta'ala cipta Jibril dengan 600 sayap. Jadi, bila Allah Ta'ala cipta Jibril ni, Jibril tidak menunjukkan keadaan kejadian asal yang Allah Ta'ala ciptakan dia kepada Nabi melainkan secara penuh melainkan 2 kali saja. Hamka kata yang pertama tu dekat Gua Hira, yang kedua kat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu betul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sendiri, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril sekali lagi pada malam Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj di Sidratul Muntaha. Itu betul. Memang Nabi nampak Jibril penuh 600 sayap. Tapi kali pertama bila? Hamka kata kali pertama Nabi jumpa Jibril dengan bentuknya yang asal ialah pada malam di Gua Hira. Ini adalah riwayat yang ataupun ini adalah pandangan yang kurang tepat daripada Hamka. Walaupun ya, walaupun kita kata kita menghormati Hamka sebagai tokoh yang hebat, tapi dalam isu ni kita nampak Hamka terkeliru sikit. Kenapa? Saya nyatakan di nota kaki. Siapa yang ada buku tadabbur ni, tadabbur hikmah ni, juzuk amma yang ditulis oleh Hamka ni, dia tahulah. Saya memberikan ulasan terhadap riwayat-riwayat yang Hamka bawa. Dan saya telah sebutkan sebelum ini, kita menghormati Hamka, kita rasa Hamka ni hebat dari sudut ilmunya. Pada zaman tu dia boleh nukil daripada kitab pelbagai, walaupun zaman tu zaman tidak ada PDF, zaman tu tak ada lagi aplikasi-aplikasi yang online. Dia boleh rujuk kitab tafsir Qurtubi, dia boleh rujuk tafsir Tabari, dia boleh rujuk kitab-kitab hadis. Hebat Hamka ni. Tapi walau bagaimanapun, penghormatan kita pada dia, kekaguman kita pada dia tidak menjadikan kita memejam mata. Ya, tak menjadikan kita ni pejamkan mata bila dia telah melakukan kesilapan. Kat sini kita nampak dia tersilap. Sebab apa? Tengok nota kaki saya tulis. Nota kaki nombor 78. Saya kat situ saya tulis, saya tidak menjumpai riwayat yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan jasad aslinya pada malam turunnya wahyu di Gua Hira. Masa dekat Gua Hira kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril, ulama ahli sunnah wal jamaah kata pada masa tu Jibril tak tunjuk semua pun jasad dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaliknya riwayat yang saya jumpa ialah kali pertama baginda melihat Jibril dengan 600 sayap ialah ketika di Al-Batha di Mekah. Lepas daripada Gua Hira. Peristiwa ni Nabi dah melalui peristiwa di Gua Hira. Kali seterusnya lepas daripada tu Jibril datang kepada Nabi di Batha, Jibril tunjukkan ke semua jasadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 600 sayap. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Hajar pula menegaskan bahawa pada malam di Gua Hira itu Nabi tidak melihat Jibril dengan 600 sayap. Sebaliknya Nabi hanya melihat 2 sayap saja berdasarkan riwayat sirah. Ini yang disebutkan oleh Ibn Hajar lah. Tapi ada juga sebahagian ulama yang lain kata di Gua Hira tu Jibril datang dalam bentuk manusia. Ada yang kata Jibril ni masa datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Gua Hira, Jibril datang kepada Nabi dalam suratul rajul, dalam gambaran lelaki. Ini sebahagian yang disebut. Ada juga yang kata tak. Ya. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Jibril tunjuk jasad aslinya tapi tak penuh. Hanya 2 sayap je yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tanya saya cenderung pada pendapat yang kata Jibril tunjuk juga dia punya jasad tapi tak penuhlah. Tak penuh. Sebab apa tak penuh? Sebab mungkin dia tak nak Nabi terlalu takut dengan 600 sayap. Dia tunjuk 2 je. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang ketakutan juga. Gerun
Sebab dia tak pernah tengok satu makhluk yang besar dengan sayap datang peluk dia, kemudian suruh dia baca. Suruh dia baca. Jadi sebab itu, kalau tanya saya, dia tak datang jumpa Nabi dalam bentuk lelaki. Kalau lelaki, mungkin Nabi tak takut. Apa Nabi nak takut pun lelaki. Kan? Tapi, dia datang bawa dua, dia tunjukkan dua sayap sahaja. Sebab itu dalam kitab Fathul Mun'im, syarah kepada Sahih Muslim, yang ditulis oleh Dr. Musa Lashin, dia kata apa? Dia kata, وَقَدْ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالِ fi halati Jibril lati jaa 'alaiha fi ghari Hira bi surati Iqra. Di sana ada pelbagai pendapat yang membicarakan tentang keadaan Jibril ketika mana bertemu Nabi di Gua Hira. Waktu dia bawa surah Iqra tu, apa keadaan dia? Apa bentuk dia? Faqila innahu jaa 'ala suratihi al-haqiqiyah. Ada yang kata dia datang dalam bentuknya yang asli. Memang ada. Dan Hamka ambil pendapat ni, cuma tak tepat. Kerana riwayatnya dhaif. Riwayatnya tidak tepat. Summa sta'lanahu Jibril min qibalil Hira, min qibali Hira. Okey? Baik. Yang betulnya bukan 600 sayap, yang betulnya Jibril hanya tunjuk 2 sayap sahaja. Jadi Ibn Hajar pilih pendapat ni. Okey, kalau dia datang dalam bentuk manusia, dah tentulah susah Nabi SAW nak cerita kepada Waraqah. Dan Waraqah pun ingat mungkin lelaki biasa, mungkin lelaki biasa yang bawa ajaran lain, yang bawa ajaran ahli kitab ke apa. Tapi bila Nabi SAW cerita kepada Jibril, bila Nabi SAW cerita kepada Jibril, cerita kepada Waraqah, Waraqah tu kata, itu Jibril. Itu Jibril. Maka dia tahu apa yang berjumpa dengan Nabi SAW. Okey. Pada kali yang lain, baginda melihat Jibril hanyalah dalam penjelmaan sebagai manusia, sebagai pernah dia menyerupakan dirinya dengan sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Bukan Dahiyah, Dihyah. Dihyah. Yang mana Dihyah ini merupakan sahabat Nabi SAW yang kacak. Dihyah ni handsome orang dia. Jadi kalau Jibril menyerupai manusia, dia menyerupai seperti sahabat Nabi yang bernama Dihyah. Okey, sebab dia handsome. Kan? Cuma tuan-tuan, pernah bayang tak? Kenapa malaikat perlu menyerupai lelaki ataupun Nabi perlu masuk, orang kata apa, bunyi macam loceng, Nabi kata berat daripada Nabi sehingga Nabi berpeluh-peluh, kan? Aisyah kata Nabi waktu wahyu turun kat dia, kalau bunyi loceng, Nabi dengar bunyi macam bunyi loceng, wahyu turun, Aisyah kata kalau hari sejuk, dahi Nabi tetap berpeluh. Kerana Allah Ta'ala ni bila nak jadikan manusia ni berinteraksi dengan benda lain, dia perlu ada kesesuaian, perlu ada keserasian. Malaikat tu alam dia lain daripada alam kita. Malaikat tu alam ghaib, kita alam nyata. Jadi bila nak interact, bila nak bercakap, perlu salah seorang masuk ke alam yang lain. Sama ada malaikat turun ke alam dunia, alam manusia, ataupun kita masuk ke alam malaikat. Bukan kita lah, Nabi lah. Tapi oleh kerana kita ataupun Nabi ni jasad dia jasad yang kasar, keras, jasad yang nyata, bukan jasad yang ghaib, maka sebab tu dia terasa beban, dia terasa berat, berpeluh-peluh. Baik. Dalam surah 44 Ad-Dukhan ayat 3, malam tu disebut Lailatin Mubarakah. Fi Lailatin Mubarakah. Itu malam yang diberkati Tuhan, kata Hamka. Amat mulialah malam itu, sebab malaikat-malaikat dan roh dapat menyatakan dirinya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berhubungan dengan alam malakut. Itu alam tinggi, alam langit. Dan akan terus-meneruslah hal itu selama 23 tahun. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah, iaitu setelah lengkapnya wahyu diturunkan Tuhan. Terbalik kan? Sepatutnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Terbalik. Di hujung ayat disebutkan bahawa kedatangan malaikat dan roh itu dengan izin Tuhan ialah kerana akan menyampaikan pokok-pokok dari tiap-tiap perintah. Setiap perintah akan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap itu pula lah malaikat dan roh itu akan datang
sehingga lancarlah perhubungan antara alam syahadah dengan alam ghaib. Jadi itu sebab itu turunnya malaikat. Malaikat turun bawa arahan. Masing-masing dok faham dah arahan. Yang kedua, malaikat turun membawa rahmat. Ya. Malaikat turun membawa rahmat. Okey. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan malaikat turun kerana banyaknya berkat pada malam tersebut, dan malaikat turun bersama dengan keberkatan dan rahmah. Seperti mana malaikat pernah turun. Malaikat pernah turun ketika orang membaca Al-Quran. Dan malaikat juga turun untuk bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis zikir. Dan malaikat turun dan mengembangkan sayapnya, memayungi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi menunjukkan malaikat ni suka kepada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dari sudut menuntut ilmunya, membaca Qurannya dan juga berzikir. Ya. Baik. Sama jugalah malam tu malaikat turun kerana malam tu orang beribadat banyak. Orang Islam beribadat. Contoh dekat Masjid Alwi malam semalam penuh masjid. Orang iktikaf. Pukul 3 pagi pun masjid separuh penuh. Masjid Alwi tu besar. Separuh penuh Masjid Alwi tu dengan orang pada pukul 3 pagi semayang. Kan? Cuma saya balik awal sikit. Saya semayang juga tadi. Bersama dengan imam saya tengok Masya Allah ramai. Kemudian saya terpaksa gerak awal sebab ada kuliah subuh gitu tadi. Tapi nak bagi tahu manusia ramai. Ada yang datang daripada Pulau Pinang, ada yang datang daripada Ipoh, ada yang datang daripada Kedah. Bila tanya, jauh datang dia kata nak merasai suasana beriktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Ini merupakan pengalaman lah. Kan? Mungkin negeri lain pun ada buat. Cuma di Perlis ni pun ada. Alhamdulillah. Ya? Dan kita di Perlis ni memang masjid aircon tu dibuka setiap masa selagi mana ada orang iktikaf. Siap ada yang pasang kelambu lagi kat tepi masjid nak tidur dalam tu kan. Jadi nak bagi tahu meriahlah keadaan di Perlis ni. Jadi kalau ada tuan-tuan ada kesempatan nanti, kalau tak sempat tahun ni, tahun depan ambil cuti, datanglah 10 malam terakhir di negeri Perlis, tengok keadaan bagaimana orang-orang masyarakat menghidupkan 10 malam terakhir. Mufti pun semalam datang iktikaf. Saya baring sebelah dia semalam. Kan, cuma saya tak berjaya tidur dalam masjid sebab sejuk sangat ada aircon. Jadi saya keluar, saya tidur dalam kereta. Kan, pukul 3 pagi bangun balik. Nak beritahu, saya bukan kadang-kadang tak tahan sejuk lah, tapi hari ni saya pasang aircon sebab panas sangat. Okey. Kemudian setiap perintah akan disampaikan oleh Rasul, akan disampaikan kepada Rasul. Okey. Kemudian Allah Taala kata apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah dia sehingga terbit fajar. Apa kata Hamka? Hamka kata dalam ayat ni bertambah jelas bahawa malam itu adalah malam salam, malam sejahtera, malam damai dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada malam itulah baginda diberi pengertian mengapa sejak beberapa waktu sebelum itu dia mengalami beberapa pengalaman yang ganjil. Sini sebab Hamka kata malam pertama turun tu 17 Ramadan, ya. Waktu di Gua Hira. Tapi kita dah bagi tahu ini silap. Malam turun Quran tu ialah malam ketika mana Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Malam itulah yang berlaku pada malam Al-Qadar. Malam tu tak turun lagi pada Nabi SAW Quran sebab dia baru turun ke langit dunia. Lepas tu baru Jibril ambil sikit-sikit selama 23 tahun. Ya. Malam tu malam yang sejahtera. Malam tu malam yang damai. Dikatakan malam tu bintang-bintang pun tak berapa nak jelas keluar, sehingga orang yang telik bintang pun tak boleh nak telik bintang pada malam. Telik bintang ni benda yang salah dalam Islam. Tak boleh pada malam tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala muliakan malam tu, orang nak buat benda-benda karut ni tak boleh. Okey? Baik. Kemudian Hamka kata dia merasakan mimpi yang benar, dia mendengar suara di dekat telinganya sebagai gemuruh bunyi loceng. Ini sebelum Nabi terima wahyu, memang Nabi ada dengar benda-benda yang Nabi sendiri tak faham apa maksud dia. Nabi terdengar macam pokok bagi salam kat dia. Bila dah terima wahyu baru Nabi tahu, oh, rupanya aku nak jadi Nabi sebab tu ada benda-benda ini sampai kepada aku, yang benda-benda ajaib yang sampai kepada Nabi SAW.
mulai pada malam itu terubat hati manusia utama itu Muhammad SAW yang sudah sekian lama merasa diri terpencil dalam kaumnya kerana perasaannya yang murni sudah sejak kecilnya tidak menyetujui menyembah berhala dan tidak pernah baginda memuja patung-patung dari batu dan kayu itu sejak kecil. So bila kita baca sejarah Nabi ni, kita akan rasa dapat ketenangan. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa kita sendirian dalam nak membawa ajaran agama yang benar ni, dalam nak mengajak orang balik kepada sunnah Nabi SAW ni, kadang-kadang kita rasa kita tak ramai, kita rasa kita sikit. Bila kita baca ayat Quran dengan tadabbur, kita baca sekali dengan sirah Nabi SAW, kita mendapat semangat. Kita kata, walaupun aku tak sama dengan Nabi SAW, dari sudut akhlak tak sama, dan Nabi akhlak lebih baik, dari sudut ibadah lagi lah tak sama, dari sudut ilmu confirm tak sama, tapi setidak-tidaknya kita cuba melalui jalan, ya, melalui jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Sesiapa yang mengajak orang buat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran akan diberikan sebagai balasan baik kepada mereka. Untuk mengangkat darjat mereka akan diberikan ujian yang berat. Okey. Dan sudah sejak mudanya hati kecilnya tidak menyetujui adat-adat buruk bangsanya. Pada malam itulah terjawab segala pertanyaan dalam hati. Terbuka segala rahsia yang muskil selama ini. Itulah malam damai, malam salam, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar hari esoknya. Bila naik je fajar, habislah. Kenapa habis Ustaz? Dah habis dah malam. Sebab itulah matahari terbit pun malam. Tanda tu Allah Ta'ala jadikan, tanda yang sahih Allah Ta'ala jadikan esoknya supaya nak bagi isyarat kepada orang yang gagal untuk menghidupkan malam sebelumnya, dia telah rugi. Walau bagaimanapun, ulama' kita ni, mereka terlalu berfikir tentang umat. Mereka fikir tentang umat mereka, mereka tak suka umat mereka down, putus semangat dan sebagainya. Mereka memberi pesanan kepada umat-umat Islam. Mereka kata, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan kamu berjumpa malam Al-Qadar dengan tanda, dengan tanda yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab tanda ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Yang betulnya esok pagi. Malam tu boleh Allah Ta'ala nak tunjuk pada orang, pada seseorang yang Allah Ta'ala kasih. Kamu jumpa malam Al-Qadar, aku bagi tunjuk kat kamu pokok sujud. Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi mungkin berlaku pada satu orang, tak berlaku pada orang yang lain, kan? Jadi kalau katalah malam tu dia cuai, malam tu dia tak guna baik-baik, esok pagi tengok matahari terbit malam, dia akan sedih. Tapi kalaulah kata kita betul-betul jumpa, kita percaya semalamlah malam Al-Qadar, tengok-tengok matahari terbit pun malam hari ni, contoh, kita tak digalakkan untuk bagi tahu ke orang. Sebab apa tak digalakkan? Sebab ulama Islam kata kita tak nak putuskan semangat orang lain untuk mengejar lagi malam sehingga malam yang terakhir. Maksudnya selagi mana ada ruang, kejar. Kalau kamu rasa dah berlaku dah malam Al-Qadar, malam 21 lah saya rasa, tak payah beritahu. Saya rasa malam 21 confirm. Sebab apa? Sebab malam 21 orang dah tak mau beramal dah malam 22, malam 23 orang tak mau amal. Berapa? Malam Al-Qadar lepas dah dia cakap malam 21. So kita diam-diam saja sudah. Kita diam-diam saja sudah. Okey. Jadi bila terbit je fajar pada siang esoknya, masuk je subuh, maka selesailah malam Al-Qadar. Cuma para ulama ada bahas tentang isu malam ni nak kira malam siapa? Sebab malam di Malaysia siang kat tempat lain, negara lain siang. Malam dekat Saudi tempat kita pula siang. Jadi nak pilih yang mana? Saya katakan, bila Tuhan kata malam, maka malam. Kita cari malam di waktu kita. Kerana kita solat maghrib di tempat kita pun, kita tak ikut waktu Saudi, kita ikut waktu kita. Jadi malam waktu kita. Berkemungkinan Allah Ta'ala jadikan malam itu dia panjang kerana nak bagi semua bahagian daripada bahagian bumi ni dapat malam Al-Qadar. Habis itu Ustaz, kalau ada malam ni, kalau ada negara yang tak ada malam, ada negara yang tak ada malam, matahari ada je. Kan? Wallahu a'lam, Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang kepada makhluknya. Dia perlu kira
dengan negara yang terdekat dengan dia yang ada malam. Jadi bila kira macam mana dia salat dengan perhitungan tu, macam itulah malam berlaku pada dia dengan perhitungan tu juga, insya-Allah. Kan? Kemudian yang kedua, kalau Ramadan mula berbeza. Contohlah, negara kita mula Ramadan dulu, negara lain pada kita kemudian. Jadi nak menentukan malam ganjil tu macam mana? Ikut kita ke ikut dia? Jadi inilah yang menimbulkan persoalan besar. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah lambak ni. Nabi kata apa? Taharru lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam al-qadar itu pada 10 malam terakhir. Walaupun ada riwayat sebut ganjil, tetapi ada negara yang mula awal ganjil dia genap kita. Genap ganjil kita genap dia. Jadi kita cari 10 malam terakhir itu secara penuh. Keseluruhannya. Kerana mungkin yang dimaksudkan dengan ganjil tu ganjil kat sana. Bukan ganjil kat kita sebab kita berbeza waktu mula. Beza waktu mula. Jadi sebab itu jangan susah hati. Selagi mana kita menghidupkan 10 malam terakhir secara penuh, insya-Allah kita akan dapat. Insya-Allah kita akan dapat. Okey. Itu perbahasan berkaitan dengan malam al-qadar. Okey. Malam al-qadar tu nak buat apa? Para ulama sekali lagi berbeza pendapat. Nak buat apa malam al-qadar tu? Ada yang kata hidupkan dengan salat. Sebab Nabi SAW kata dia menyebutkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosa yang telah lalu. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebut man qama lailatul qadar. Sesiapa yang menghidupkan malam al-qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah Taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Kan? Maka dia kata solatlah. Sebab qiyam Ramadan ni maksud solat. Tapi pandangan yang tepat wallahu a'lam bukan hanya terhad pada salat. Sebab apa? Sebab Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmizi, Aisyah pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ara'aita in ra'aitu lailatul qadar fama aqulu fiha?" Aisyah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa pandangan kamu wahai Rasulullah kalau aku bertemu dengan malam al-qadar? Apa yang aku sebut? Apa yang patut aku doa?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kamu berdoalah dengan lafaz Allahumma innaka afu. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey. Aisyah tanya kepada Nabi. Soalan clear cut. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau saya tahu malam tu malam qadar, saya nak baca apa? Nabi kata, "Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Ya Allah, engkau Maha Pengampun, engkau sukakan kepada pengampunan, ampunkan saya. Cuma para ulama berbeza pendapat. Antara afu dengan maghfirah. Ada yang kata afu lebih tinggi daripada maghfirah. Maghfirah ni keampunan. Tetapi bukan penghapusan. Diampun saja tapi dia tak hapus. Tapi kalau afu, dia maafkan dan hapuskan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada yang kata afu lebih rendah daripada maghfirah. Sebab tu kita diminta untuk istighfar sentiasa. Istighfar kita buat hari-hari. Kerana apa? Kerana afu, maksud menurut ulama, afu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tindakan dengan dosa yang kita buat. Manakala maghfirah pula ialah kita mohon Allah Taala ampunkan dan tutup dosa kita. Okey? Cuma dah kalau maghfirah lebih tinggi, kenapa tak minta maghfirah? Kenapa minta afu? Wallahu a'lam, berkemungkinan afu dengan maghfirah ni dia macam iman dan Islam. Kalau dia duduk dalam satu ayat yang sama, memberi maksud berbeza. Tetapi kalau
diletakkan di tempat yang berbeza, dia membawa maksud yang sama. Afu di sini maksud pengampunan. Ya Allah Ta'ala tutup dosa kita, simpan aib kita sehingga tak orang kata apa, tak dihebahkan kepada orang ramai. Okey. Kemudian selesai yang tu, kita boleh doa apa saja. Kita boleh buat ibadat apa saja. Sebab Aisyah berdoa. Bukan hanya solat saja. Dan nak memberi ruang kepada orang-orang perempuan yang tak boleh nak solat. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala contohnya dengan haid di hujung-hujung Ramadan. Jadi bila haid, dia tak boleh bersolat. Yang dia buat apa? Doa. Zikir. Apa saja ibadat yang dilakukan pada malam tersebut dikira sebagai kebaikan. Okey. Itulah malam damai. Malam salam sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar esok hari. Ini bukan lama. Berapa jam je. Daripada terbenamnya matahari sehingga terbit fajar balik. Bermula pada maghrib sehingga subuh esok. Lailatul Qadar bermula pada maghrib. Bukan bermula pada isyak. Jangan salah faham. Maksudnya waktu maghrib tu kalau kita buat apa-apa kebaikan, dia dikira dapat orang kata apa? Pengampunan. Pada malam tu dapat bukan pengampunan dosa saja, dapat juga pahala seperti 83. Maksudnya Allah Ta'ala akan berikan pahala lebih baik daripada 83 tahun pada malam tu kalau kita beribadat. Dengan ibadat yang sama, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecil kita lah. Okay. Di waktu itu, sebab pada malam itulah dipisahkan segala urusan yang penuh hikmah, iaitu urusan yang benar dari sisi Tuhan kami. Sesungguhnya kami adalah mengutus Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalam keterangan 3 ayat Lailatul Qadar ditambah 3 ayat pembuka dari surah Ad-Dukhan, teranglah bahawa malam Al-Qadar itu adalah malam mula turunnya Quran. Bilakah masa Lailatul Qadar itu? Al-Quran telah menjelaskannya lagi dalam surah Baqarah ayat 185 bahawa bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu ayat. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Quran yang mengandungi hidayah dan mengandungi keterangan-keterangan yang menjelaskan hidayah tersebut dan keterangan yang membezakan antara hak dan batil. Itu Tuhan sebut. Bulan Ramadan turun Quran. Okey? Tetapi menjadi perbincangan panjang lebar pula di antara ahli-ahli hadis dan riwayat. Bilakah, malam apakah yang tepat bagi Lailatul Qadar itu? Sehingga dalam kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari dari Ibn Hajar Asqalani yang terkenal itu, disalinkan beliau tidak kurang daripada 45 pandangan. Ada 45. 45 bilangan hari Ramadan aja 30. Nak bagi tahu banyaknya pandangan ulama dalam nak menentukan mana satu malam yang paling pasti, paling hampir untuk berlakunya malam Al-Qadar. Masing-masing menurut pengalaman dan catatan, dengan catatan ulama yang merawikannya. Sejak dari malam 1 Ramadan sampai 29 atau 30, ada saja tersebut ulama yang merawikannya dalam kitab tersebut. Daripada malam pertama sampai malam ke-30. Ada je ulama kata malam ni, malam ni, malam ni. Adakah itu bermakna mereka cuba untuk meneka benda gaib? Tak. Mereka hanya sekadar memberikan pandangan berdasarkan pengalaman mereka. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kata malam 21. Ada yang kata malam 23. Ada yang kata malam 25. Ada yang kata malam 27. Ibn Abbas kata malam 27. Sebab tu kalau kat Jordan malam 27 meriah. Orang semua turun ke masjid buat kata apa, iktikaf ramai-ramai. Iktikaf ramai-ramai jadi grand lah malam tu dengan ibadah sebab mereka mengambil pandangan ni. Okey? Dan semuanya pun dinukilkan pula oleh Syaukani dalam Nailul Autarnya. Ada satu riwayat dalam hadis Bukhari dirawikan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa tentang malam bulan tersebut itu diramaikan dan diisikan penuh dengan ibadat.
Ya. Tetapi terdapat juga riwayat yang kuat bahawa Lailatul Qadar itu ialah pada malam 10 akhir dari Ramadan. Artinya sejak malam 21 hingga berikutnya. Kerana sejak malam 21 Nabi SAW memperkuatkan ibadatnya daripada malam-malam yang sebelumnya sampai baginda bangunkan kaum keluarganya yang tertidur. Kata apa ni Aisyah, idza jaa al-ashr min Ramadan ayqadha ahlahu wa syi'da mi'zarahu wa qama lailahu. Kama qala. Aisyah kata bila sampai 10 malam terakhir Ramadan ni, Nabi akan kejutkan ahli keluarga Nabi, Nabi akan ketatkan seluar Nabi, dan Nabi akan ketatkan tali mi'zar, tali yang ikat kain Nabi ataupun tali ikat seluar, Nabi ketatkan, dan Nabi akan menghidupkan malam. Maksud apa tu? Ada yang kata bila Nabi ketatkan kain tu, menunjukkan Nabi SAW bersungguhlah. Ketat, elok-elok sebab nak salat. Jangan terlucut. Ada yang kata ia sebagai satu isyarat Nabi tidak berhubungan. Nabi tidak berhubungan kelamin ya, dengan isterinya sepanjang 10 malam terakhir tu. Sebab Nabi beriktikaf dalam masjid, macam mana nak bersama? Tak boleh nak bersama ketika mana beriktikaf kan? Kena keluar daripada masjid lah baru boleh bersama. Okey. Tetapi terdapat juga riwayat, saya dah baca ini. Abdullah bin Mas'ud dan Asy-Sya'bi dan Al-Hasan dan Qatadah berpendapat bahawa malam itu ialah malam 24 Ramadan. Alasan mereka ialah kerana ada hadis daripada Wasithah bahawa Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Satu riwayat lagi daripada As-Suyuti yang kemudian sekali dikuatkan oleh Syekh Al-Khudari, guru besar pada Fuad satu universiti. Jatuhnya ialah pada 17 Ramadan. Orang yang berpegang pada 17 Ramadan ini dia ambil daripada ayat Quran juga, ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang pertembungan di antara dua puak, iaitu dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan, jadi dia kata Quran turun pada 17 Ramadan. Itu pun kurang tepat juga kerana 17 Ramadan bukan 10 malam terakhir. Okey, maka oleh kerana berhadapan dua golongan di perang Badar itu, golongan Islam dan golongan musyrikin terjadi pada 17 Ramadan, mereka menguatkan bahawa Lailatul Qadar mulai turun Quran di Gua Hira iaitu 17 Ramadan. Meskipun jarak waktunya adalah 15 tahun. Kita pun dapatlah memahamkan bahawa ini pun adalah hasil ijtihad. Hamka bagi tahu ini semua ijtihad belaka. Ya? Bukan satu nas kata ini, bukan satu kemestian yang pasti dipegang teguh. Sebab Nabi SAW menyuruh memperhebat ibadat setelah 10 malam terakhir. Bukan hanya pada malam 17 Ramadan saja. 10 malam terakhir. Bersungguh. Sebenarnya kalau kita nak pergi lebih deep lagi, ada orang kata, apa kau nak cari malam Al-Qadar? Kau habiskan ibadat pada bulan puasa tu secara penuh. Automatik kau dapat. Kau nak bincang buat apa panjang-panjang? Bincang buat apa? Pertama kita kata bincang dari sudut nak dapatkan ilmu saja. Tapi kalau dari sudut nak suruh umat, nak suruh orang kata apa, orang Islam beramal, kita akan suruh. Kita akan kempen diri kita dan semua beribadatlah pada 10 malam terakhir itu secara penuh. Menurut keterangan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani juga dalam Fathul Bari, setengah ulama berpendapat bahawa malam Al-Qadar yang sebenarnya adalah satu kali saja. Iaitu ketika Quran mulai pertama turun. Ada yang kata malam Al-Qadar mana ada berulang. Malam Al-Qadar itu malam-malam turun Quran je. Atau malam yang kita duk tunggu-tunggu ni, semalam tu, kemarin tu. Kan? Malam yang kemarin, malam yang apa kita tunggu tahun lepas, itu hanya ulang tahun saja, peringatan saja. Malam Al-Qadar tak ada dah. Dia kata apa? Ada pun Lailatul Qadar yang kita peringati dan memperbanyak ibadat pada malam hari di bulan Ramadan itu ialah untuk memperteguh ingatan kita kepada turun Quran. Sudah terang malam itu pasti terjadi dan dalam bulan Ramadan kita hidupkan malam tu mengambil berkat dan sempena memperbanyak syukur kepada Allah kerana bertepatan dengan malam itulah Quran mulai diturunkan Allah. So ada yang kata malam Al-Qadar ni tak ada dah, sekali je. Sekali je, dia tak ada berulang banyak. Tapi pendapat ni tak tepat lah. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri suruh cari. Nabi sendiri suruh kita cari malam Al-Qadar tu. Kita pun carilah. Jadi kalau malam tu tak berulang, buat apa Nabi suruh cari? Kan? Okey.
berdiri mengerjakan sembahyang yang disebut qiyamul lail atau tarawih di seluruh malam Ramadan ataupun menambah ramainya di malam 10 malam yang terakhir, pastilah salah satu bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran. Bukankah ini saja hari-hari besar yang disuruh peringati di dalam agama Islam? Kita pun disuruh mempuasakan Muharram. Maksud dia kata bukan hari ini je kita disuruh ingat. Kita disuruh ingat 10 Muharram sebab pada hari itu Nabi Allah selamatkan Musa daripada Firaun, ya, atau Ashura kerana mengenangkan beberapa kejadian nabi-nabi yang terdahulu pada tanggal tersebut. Nabi SAW pun menegakkan beberapa sunnah dalam manasik haji guna mengenangkan zaman kejadian ataupun kejadian zaman lampau. Seumpama sa'i antara Bukit Safa dan Marwah mengenangkan betapa sulitnya Hajar mencari air untuk puteranya Ismail di lembah yang tidak bertumbuh-tumbuhan itu. Kita pun disuruh melontar Jamratul Aqabah bersama kedua jamrah lagi, memperingati perdayaan syaitan kepada Nabi Ibrahim. Cubaan, bukan perdayaan syaitan kepada Ibrahim. Syaitan tak berjaya pun. Cubaan syaitan untuk perdaya Nabi Ibrahim kerana akan menyembelih puteranya atas perintah Tuhan. Namun Nabi Ibrahim tetap teguh hatinya dan tidak kena oleh perdayaan itu. Maka jika kita tilik memperingati Lailatul Qadar atau malam kemuliaan atau malam penentuan, dapatlah semuanya kita pertautkan jadi satu, iaitu membesarkan syiar Allah. Kita nak besarkan syiar Allah untuk menambah takwa hati. Ada juga yang mengatakan bahawa malam Al-Qadar itu dapat disaksikan dengan kejadian yang ganjil-ganjil. Misalnya air berhenti mengalir, pokok kayu runduk ke bumi dan sebagainya. Semuanya itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu agama yang sebenar. Maksud ada yang kata, saya bangun pagi Ustaz, bangun pagi tadi saya tengok air beku dalam bilik air. Boleh jadi itu tanda ke? Boleh jadi kalau Allah Ta'ala izinkan. Tapi itu bukan satu hujah yang ada disebut dalam hadis. Boleh jadi kamu jumpa air beku, boleh jadi orang lain jumpa pokok sujud, boleh jadi orang lain jumpa ternampak benda-benda yang ganjil dan sebagainya. Hairan dan kagumlah saya dengan orang tua saya. Dia hairan dan kagum dengan orang tua dia, bapak dia, Syekh Yusuf Amrullah. Bapak dia pun ulama juga, yang wafat pada 19 Ramadan 1392 Hijrah, iaitu meninggal pada 19 Oktober 1972 dalam usia 86 tahun ketika Hamka ziarah ayah dia, ya. Beliau menyatakan pendapatnya sesuai dengan pendapat ulama yang disalinkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar bahawa Lailatul Qadar yang sebenarnya hanya sekali, iaitu pada mula-mula Quran diturunkan. Yang kita perlu kuat ibadat dalam bulan puasa menunggu Lailatul Qadar itu ialah memperingati dan muliakan malam Quran pertama kali turun itu. Kita kenangkan tiap tahun agar kita bertambah teguh memegang segala yang diturunkan Tuhan dalam Al-Quran. Saya menjadi kagum kerana sudah lama mata beliau tidak dapat melihat kitab-kitab. Dia kagum macam mana ayah dia boleh baca kitab. Ayah dia tak nampak kan. Mungkin orang lain tolong baca. Ada juga terdapat beberapa perkataan, mungkin ayah dia ada satu pandangan. Ayah dia kata mungkin Al-Qadar ni tak ada dah, Quran turun dulu je sekali. Kita ni disuruh untuk ibadat, Nabi suruh cari itu untuk hidupkan saja sebagai satu kenangan, peringatan. Dia kata itu mungkin. Hamka kata kagum juga ni, pandangan yang ayah sebut ni ada ulama dulu sebut juga. Sedangkan ayah dia dah tua dah pada masa tu. Mungkin dah tak nampak dah pun kan. Okey. Ada juga terdapat beberapa perkataan mengatakan bahawa Lailatul Mubarakah, malam yang berkah itu bukanlah Lailatul Qadar. Sebaliknya malam nisfu Sya'ban. Ada juga yang kata itu malam nisfu Sya'ban tu dalam surah Dukhan tu bukan merujuk kepada malam Al-Qadar, tapi ia adalah tidak sahih daripada Nabi SAW. Sebab itu Hamka kata, tetapi dalam penyelidikan terhadap sumber agama yang sah, iaitu Al-Quran dan hadis yang sahih, tidaklah bertemu sumbernya. Tak ada sumber yang kata Lailatul Mubarakah tu adalah nisfu Sya'ban. Riwayat tentang nisfu Sya'ban itu tidaklah dapat dipegang, dia kata. Sanad-sanad ambilannya kacau bilau, riwayatnya banyak yang dhaif, bahkan ada yang dusta. Oleh sebab itu tidaklah dapat dijadikan dasar untuk dijadikan akidah dan pegangan. Jadi Hamka setuju dengan pendapat yang kata 17 Ramadan tadi yang kita baca, tapi macam pelik. Dia kata dia takjub pula dengan bapa dia yang kata malam Al-Qadar itu hanya berlaku sekali,
Yang kita adakan ini hanya sebagai kenang-kenangan saja. Jadi kalau kenang-kenangan, adakah maksudnya kita tak dapat pahala seperti 1000 bulan tu? Tapi kalau tanya pendapat saya, wallahu a'lam, majoriti ulama mengatakan malam tu still ada. Malam tu still ada sebab tu Nabi berusaha mencarinya untuk mendapatkannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pula kita untuk berusaha mencarinya. Cuma ada riwayat yang tunjuk malam tu 21, ada riwayat yang tunjuk malam tu 27. Jadi apa nak buat? Apa kesimpulan yang ada? Wallahu alam, Ibn Hajar ada sebut pendapat yang mengatakan malam Al-Qadar ni berbeza tarikhnya mengikut tahun. Mungkin tahun lepas 21, tahun ni 27. Mungkin tahun lepas 27, tahun ni 21, 25 dan sebagainya. Tapi yang penting kita konsisten mencari malam tersebut dengan memenuhi 10 malam yang terakhir. Wallahu alam. Itulah sedikit yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Bagaimana pula gambar yang digantung, full atau half body? Rumah saya tak ada, tapi rumah mertua, rumah mak merbau, rumah mak mertua kot. Ini mungkin auto correct ni. Mak mertua jadi mak merbau. Jadi gambar yang digantung full ataupun half, boleh ke tak boleh? Ulama berbeza pendapat tentang hukum fotografi yang digantung. Ada yang mengatakan haram. Kerana apa haram? Kerana mereka menganggap gambar fotografi sama macam gambar lukisan dan patung. Tetapi wallahu taala a'lam, saya berpandangan pertama, gambar fotografi tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab gambar fotografi tak termasuk dalam larangan. Kerana Nabi SAW zaman Nabi tak ada fotografi. Dan fotografi dia bukan satu lukisan. Dia hanyalah foto saja. Dia hanya foto, maksud dia hanya tangkap bayang saja, bayang yang sebenar. So tidak menjadi masalah untuk gantung. Walaupun ada ulama yang tidak membenarkan, cuma kalau nak wara, lebih utama untuk tak digantung lah. Tapi kalau gantung tak ada masalah sebab foto tidak menjadi masalah. Tapi kalau gambar tu gambar potret, lukisan tangan, macam mana? Para ulama letakkan kaedah, kalau yang dilukis itu penuh maka tak dibenarkan. Jasad penuh. Tapi kalau yang dilukis itu hanya anggota yang kalau tinggal anggota tu aja manusia tak boleh hidup, kan? Maka dibenarkan. Dibenarkan. Mengikut pandangan yang dinukilkan oleh Ibn Qudamah. Tapi ada yang kata selagi kalau ada kepala tak boleh. Dia kena buang kepala. Ada riwayat yang menyebutkan daripada sahabat yang kata kepala tak boleh. Tetapi pendapat yang disebutkan oleh ulama yang lain, Ibn Qudamah ada bahas tentang isu ni, mazhab Maliki juga ada bahas, selagi mana anggota tersebut tidak boleh hidup hanya dengan anggota itu saja, maka dibenarkan. Jadi kalau kita potret kepala je, ada mazhab yang membenarkan, walaupun pandangan yang lebih kuat ialah tak payahlah kita gantung potret ni, kerana ambil pendapat yang lebih selamatlah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh beri pencerahan tentang qada dan qadar? Ni panjang ni, qada dan qadar. Saya ada satu kuliah di YouTube bahas tentang isu, tajuk dia salahkah takdir. Nanti tuan boleh tengok di YouTube. Saya ada bahas tentang isu salahkah takdir. Bolehkah kita menyalahkan takdir atas sesuatu yang kita buat? Ya, baik. Kita boleh tengok. Ataupun takdir Allah bukan alasan. Takdir Allah bukan alasan. Lama dulu saya huraikan berkenaan dengan benda ni. Okay. Salam bro. Waalaikumsalam. Ada pandangan yang mengatakan maksud turun Quran pada malam itu qadar adalah turunnya Quran keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Mencari malam Lailatul Qadar setiap Ramadan adalah mendapatkan keberkatan malam tu. Saya berhurai tadi. Saya berhurai. Malam tu memang Quran turun secara tu, tapi adakah malam
tersebut berulang ke berkatanya ataupun tak berulang. Pendapat yang sahih, malam tersebut berulang ke berkatanya. Okey. Salam Dr. Waalaikumsalam. Boleh kongsikan cara paling simple buat kenduri akikah ikut sunnah? Adakah perlu doa selamat? Doa ni tak ada masalah. Kita nak doa bila-bila pun boleh. Tetapi akikah yang paling simple, kita beli kambing, masak, kemudian kita panggil orang untuk makan. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat. Mana lebih utama bila kita masuk masjid, nampak orang salat, kita ikut sebagai makmum atau laksanakan salat qabliyah dulu? Dapatkan pahala berjemaah. Kalau kita pasti tidak ada, kita tak pasti ada jemaah lain ke tidak lepas kita. Jadi kita ikut dia untuk dapatkan pahala berjemaah. Yang mana salat qabliyah boleh dibuat selepas itu secara gantian. Boleh diganti. Salat qabliyah tu bila kita tak sempat, kita nak dapatkan pahala jemaah, kita boleh salat qabliyah lepas daripada kita laksanakan salat tersebut. Wallahu a'lam. Okey, itu aja yang ada soalan. Insya-Allah kita jumpa pada malam, kita jumpa pada kuliah yang lain. Malam pula dah cerita pasal malam atau qadar, saya nak malam ya. Kita jumpa pada waktu yang lain insya-Allah, di kesempatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Tafaqquh Fiddin yang berusaha bersungguh-sungguh untuk adakan kuliah kita ni. Moga Allah Taala berkati usaha mereka. Kemudian saya ucapkan juga selamat mencari malam Al-Qadar. Selamat semoga kita sama-sama bersemangat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan yang terakhir ini. Dan insya-Allah semoga Allah rezekikan kita sehingga akhir Ramadan ini. Insya-Allah. Jadi saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.